Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala Nabil Qasim al-Amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri, yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan la nihayata li kamalihi wa ala kamalihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulih wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepadanya dengan katanya mengisyaratkan kepadanya mana qad asyara ilaiha, kepadanya itu kepada melakukan menunaikan kefarduan, meninggalkan yang haram dan membanyakkan amalan-amalan sunat. Isyaratkan kepadanya dengan katanya pada apa yang dia riwayatkan dari Tuhannya, itu hadis kursi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kursi daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi illa yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wa in ista'adani la u'idhannah wa ma taraddadtu fi shay'in ana fa'iluh taraddudi fi qabdi nafsi 'abdil mu'min yakrahul maut wa ana akrahu masa'atahu wa la budda lahu minhu." Allah sallallahu Muhammad. Allah sallallahu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, sesungguhnya Allah taala firman, tidak mendampingkan diri kepada aku, itu mendekatkan diri kepada Allah, hamba aku dengan sesuatu yang lebih kasih kepada aku dari apa yang aku fardukan ke atasnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sendiri, Allah Subhanahu khabarkan, beritahu pada kita yang paling Allah sukai, Allah cintai, Allah kasihi amalan yang mendekatkan diri pada Allah ini, amalan apa? Amalan fardu. Yang tu paling Allah suka. Ada orang fardu tak buat betul-betul, sunat dia buat banyak. Tak boleh dekat dengan Allah. Tak mencapai ridha Allah, tak mencapai kasih Allah. Allah sesenang. Yang betulnya, yang fardu itulah kena buat betul-betul, sungguh-sungguh. Betul-betul bagi kualiti betul-betul. Allah sesenang. Macam tu Okey. Karena Allah kata apa? Paling aku kasihi adalah amalan hamba aku, dia Allah sesenang. Buat amalan-amalan fardu. Kewajipan, amalan yang wajib-wajib tu, sembahyang 5 waktu, tutup aurat bagi elok, Allah sesenang. Dan apa sahaja yang fardu, puasa ke semua. Terus, dan sentiasalah hamba aku mendampingkan diri kepada aku dengan sunat-sunat sehingga aku kasih kepadanya. Allah senang. Dan Allah tambah lagi, Allah kata, sentiasalah hamba aku, dia mendampingkan, dia mendekatkan diri kepada aku dengan macam mana? Dia buat amalan-amalan sunat pula sehingga aku kasih padanya. Aku kasih. Maksudnya Allah kasih pada orang yang dia jaga amalan fardu dan dia tambah dengan sunat. Allah sangat kasih dalam hadis qudsi ni. Dan sentiasalah hamba aku mendampingkan maka apabila aku kasih kepadanya adalah aku pendengaran. Sebab itu kita semayang, kita buat dua-dua lah, hak wajib kita buat, sunat kita buat. Sebab kita nak dapat ni hadis ni. Hak Allah kata ni, fardu dia jaga betul, dia buat sungguh-sungguh. Yang tu paling aku kasih kali, kata Allah, dia jaga fardu tu. Dia tambah pula dengan sunat sehingga aku kasih betul-betul pada dia. Aku kasih pada dia, kata Allah SWT. Dia menjadi kasih Allah. Lepas tu semayang ni,
Dia ada sunat-sunat dia. Dan dia ada benda yang fardu dia. Dia ada benda yang wajib dia. Kalau kita buat semuanya, kita akan dapat kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali, sunat-sunat dan perkara fardu dalam sembahyang ni, dia mula daripada wuduk lagi. Okey, mula daripada wuduk. Wuduk ni ada dua hukum. Ada dua hukum. Yang pertama, hukum dia wajib bila dah masuk waktu. Wuduk ni umumnya hukum dia sunat. Sunat saja. Ambil waktu mana pun boleh wuduk. Dan juga wuduk ini bagi orang yang haid tidak boleh lah. Orang yang haid tidak boleh ambil wuduk, haram ambil wuduk. Untuk orang yang tak haid lah, bersih lah. Wuduk bila saja boleh ambil, sunat hukum dia. Tetapi kalau waktu solat dah masuk, contohlah ni asar dah masuk, apa hukum kita ambil wuduk? Hukum dia wajib. Kerana kita wajib sucikan diri kita, angkat hadas kita, bersihkan diri kita sebelum kita solat. Maka wuduk untuk solat itu wajib. Masuk waktu saya, wajib hukum dia kita mengambil wuduk. Allah SWT. Dan pahalanya pun adalah pahala wajib. Mengambil wuduk sebelum masuk waktu sembahyang, hukum dia sunat. Walaupun hukum dia sunat, disebut oleh fuqaha, pahala dia lebih besar daripada ambil wuduk waktu masuk waktu solat. Kan pahala wajib lebih besar daripada pahala sunat. Tetapi ada beberapa perkara yang pahala sunat lebih besar daripada pahala wajib. Di antaranya kes ni, iaitu kita ambil wuduk sebelum azan masuk waktu, hukum dia sunat. Tapi pahala dia lebih besar daripada kita ambil wuduk waktu dah masuk waktu, walaupun dia wajib. Contoh, macam kita bagi salam. Bagi salam hukum dia sunat, bukan wajib. Jawab salam hukum dia wajib. Tapi pahala bagi salam walaupun sunat lebih besar pahala dia daripada pahala jawab salam walaupun dia wajib. Itu ada beberapa keadaan macam tu. Yang pahala sunat lebih banyak daripada pahala wajib. Tetapi secara umumnya, secara kaedah asalnya, semua amalan fardu lebih besar daripada pahala lebih besar daripada amalan sunat. Cuma ada beberapa amalan yang keluar daripada kaedah yang asal. Dia tak ikut hak asal, keluar istimewa sikit. Okey, jadi Allah SWT Muhammad. Waktu ambil wuduk, kita dah kenal benda-benda yang wajib waktu wuduk. Rukun-rukun wuduk kena jaga. Bahkan kalau nak betul-betul nak amal hadis ni, kena jaga juga perkara sunat waktu wuduk. Waktu wuduk mesti kena hadap kiblat, kena dekat diri dengan Allah. Sebab Allah kata yang fardu dia buat, aku kasih pada dia. Dia tambah pula yang sunat, sehingga aku kasih pada Allah. Jaga yang fardu dan buat tambahan sunat, Allah kasih. Nak jadi kekasih Allah, fardu kena buat betul-betul, sunat pun kena buat semampu yang boleh, sebanyak yang boleh. Itu caranya. Allah seperti diajar oleh Imam Haddad kemarin kita dengar. Yang pertama sekali, rukun wuduk kena selesai. Rukun wuduk tak banyak pun, rukun wuduk kena selesai. Lepas tu sunat-sunat dalam wuduk dan sunat-sunat ketika wuduk kena tunai. Allah SWT hadap kiblat. Lepas tu sunat kita ambil wuduk tempat yang tinggi sikit. Sebab begitu kita depan ni kita buat macam dia ada tempat berdiri ya. Berkata bukan saja kita buat, dan bukan saja kita buat tempat wuduk kita di dalsa atau stang ni, bukan saja kita buat dekat dinding ni. Boleh kita nak buat ni. Boleh hafal semua dah. Kita buat ni sebab ini hadap kiblat. Sebab ambil wuduk di sini terus dia hadap kiblat. Sunat dapat terus. Lepas tu dia duduk tempat tinggi. Kita dah buat ada tempat dia berdiri satu. Tapi kalau kita ambil dalam tandas, kita terlepas kepala sunat tu. Allah SWT Muhammad. Kalau kita ambil dalam bilik air ni, kalau kita ambil wuduk, ambil bilik air ni, kerana dia hadap kiblat terus. Cuma kita tak duduk tempat tinggi. Ayat mercik kena kakang kita. Tak sunat macam tu. Sunat kata Imam Ghazali dan bidayah itu hidayah, berhenti tempat berdiri tempat tinggi. Tinggi sikit supaya ayat itu tak mercik kena. Ataupun ada setengah masjid tempat tu sama tapi debuh pula bawah tu macam longkang. Sama juga dia duduk tempat tinggi juga. Ayat tak naik atas kain kita. Okey Lepas tu ambil wuduk kena macam mana? Kena pati sunat-sunat wuduk. Kena doa. Lepas wuduk punya doa. Allah SWT Muhammad. Doa pun hadap kiblat, angkat tangan sambil dongakkan muka kita kepala kita ke langit. Lepas kita ambil wuduk, hadap kiblat, angkat tangan tinggi macam tu, sunnah macam tu. Lepas tu angkat kepala macam tu sambil kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Itu. Amin. Baik, selesai. Macam itu. Itu sunnah-sunnah ketika wudu. Kena perhati semua ni, nak dekat dengan Allah. Kalau tak mau dekat dengan Allah, buat lepas tanggungjawab lah. Jadi orang biasa, kita nak dekat dengan Allah. Dan dapat syurga istimewa nanti akhirat, nak duduk dengan Nabi Muhammad. Macam ni cara dia. Nabi sebut dalam hadis, siapa yang ambil wudu dengan sempurna, selesai wudu, dia berdoa, baca subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Babih, Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli Muhammad. Sabda Nabi SAW hadis dan ada beberapa riwayat, Allahumma salli Muhammad, akan dibuka akan baginya 88 pintu syurga. Dan dia boleh masuk mana syurga yang dia nak. Amalan mudah. Di ganjaran anugerah Allah sangat besar. Orang nak buat. Syaitan nak kita lepas amalan-amalan besar ni. Habis ambil wuduk, syaitan kata cepat-cepat semayang. Habis semayang. Syaitan tak abang kat kita. Ni syurga dibuka pada kamu. 8 pintu syurga semuanya. Syurga ada 8 pintu. Neraka ada 7 pintu. Syurga ada 8 pintu. Neraka ada 7 pintu. Senang, okey ya. Jadi 8 pintu syurga semua buka. Akan dijemput kita. Mana kamu nak masuk, ikut suka kamu lah. Ini mulianya amalan selepas wuduk, itu doa. Zikir selepas wuduk. Okey ya. Hadap kiblat, dongak sikit ke langit. Kalau kita amal apa, kita punya mata kita. Angkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah subhanakallah wa subhanahu. Okey, jadi Allahumma salli ala Muhammad. Dan ada juga ulama-ulama yang menambah baca Inna anzalna 3 kali. Baca Inna anzalna 3 kali. Baca Al-Ikhlas sekali. Baca Al-Kursi sekali. Lepas kita baca doa, baca itu pula. Apalah. Habis itu semua, masuk dalam masjid, surau ke tempat sembahyang, kena perhati sunah-sunah dia. Masuk kiri kanan, Allahumma salli Muhammad. Kalau azan, jawab azan elok, Allahumma salli Muhammad. Sembahyang utamakan saf depan. Sunah-sunah semua kena tengok. Semua kena perhati. Wajib dan sunnah. Bila sembahyang tu, baca yang wajib-wajib tu baca, yang sunat-sunat pun kena baca. Jangan tak baca surah dalam sembahyang, fardu ataupun sunat. Semua baca, surah baca, subhanallahil azim bihamdi 3 kali semua dibaca. Hati semua elok. Baru dekat dengan Allah. Tu ada hadis di kursi. Okey ya, contoh. Kalau sekadar nak buat yang wajib lepas tanggungjawab, tak dapat. Okey ya. Ataupun dia utamakan ke sunat, fardu dia buat lebih kurang, tak dapat. Allah SWT. Okey ya. Terus Allah SWT. Allah SWT Muhammad. Dan firman Allah lagi, maka apabila aku kasih kepadanya adalah aku pendengarannya, yang dia mendengar dengannya. Maksudnya Allah jaga pendengarannya. Dan aku kasih dan penglihatannya yang dia melihat dengannya. Akulah penglihatannya. Jadi Allah jaga penglihatan dia. Dia nak tengok yang baik-baik saja. Dan tangannya yang dia menampar dengannya, mukul dengannya, semua Allah SWT. Dan kakinya yang dia jalan dengannya. Maka denganku dia mendengar dan denganku dia melihat. Semua Allah pelihara. Allah taufikkan dia. Baik-baik saja yang dia tengok, baik-baik saja yang dia pergi. Dan denganku dia menampar dan denganku dia berjalan. Dan dia minta lindung dariku, aku akan melindunginya. Ini kelebihan bila Allah kasih. Bila Allah kasih, Allah SWT. Allah kata apa? Wa in ista'adani la'u'idannah. Dia minta lindung dari aku lindungi dia. Bahkan sebelum tu Allah kata apa? Jika dia minta dari aku akan berikannya. Allah SWT. Wala in sa'alani la'u'tiyannah. Lam situ lam taukid, maksud sungguh pasti aku bagi kat dia apa dia minta. Ni wali-wali lah. Wali-wali apa yang mereka inginkan Allah minta, Allah bagi semuanya. Kalau mereka minta lindung pada Allah, Allah kata aku lindungi mereka. Disebut dari zaman salafun salih, ada seorang, kisah benar lah, salafun salih, man dekat dengan Rasulullah. Seorang salafun salih, dia keluar musafir, buat barang apa semua. Tiba-tiba ada seorang perompak padang pasir, sekat dia.
Sekat kata bagi kat aku harta kau. Dia bagi. Dia kata okey lepaskan aku. Dia kata tak. Bukan aku nak harta, aku nak bunuh kau. Dia kata boleh kalau kau nak bunuh aku, kau nak sangat bunuh aku, izinkan dulu aku solat 2 rakaat. Lepas tu nak bunuh-bunuhlah. Allah SWT diizinkan sembahyang 2 rakaat. Dia sembahyang 2 rakaat, sujud terakhir dia doa kepada Allah SWT. Ya Ghiyathal Mustaghithin. Apa semua dia baca. Ya Ghiyathal Mustaghithin, aghithni apa semua, banyak panjang doa dia. Dia baca. Lepas sujud terakhir bagi salam, dia tengok daripada hujung ada orang naik kuda warna putih, bawa tombak. Laju mai terus tikam orang yang nak bunuh dia. Dia kata kamu ni siapa? Tiba-tiba mai. Ni tempat yang tak ada orang, tak ada penduduk sini. Tengok musafir ni. Dia kata akulah malaikat langit keempat. Waktu engkau berdoa tadi sujud terakhir, doa engkau naik. Kau minta lindung Allah, doa engkau naik. Dan aku turun untuk selamatkan orang ni. Ni wali aku. Izinkan aku turun. Tapi Allah pilih aku. Aku duduk langit keempat kata dia. Allah pilih aku. Allah izinkan aku untuk turun tolong kekasih dia. Dia pun alhamdulillah. Allah senang. Sebab apa Allah sebut dalam hadis qudsi? Allah sallallahu Muhammad, wa in ista'adhani la u'idzanna. Hamba aku, wali aku ni, kekasih aku ni, jika dia minta lindung kepada aku, aku lindung dia. Pasti aku lindung dia. Lam tu lam la u'idzanna. Sungguh pasti aku lindungi dia. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu. Itu kekasihlah para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Allah Subhanahu. Dan tidak aku berpapah maksudnya apa? Tarud. Wala taraddatu fi syai'in. Maksudnya apa? Tidak teragak-agak. Wala taraddatu fi syai'in ana fa'iluh. Maksudnya apa? Aku tidak teragak-agak pada sesuatu yang aku lakukannya. Maksudnya Allah kalau nak buat sesuatu, Allah nak jadikan sesuatu, terus jadi. Manusia ni dia teragak-agak, Allah Maha Kuasa, terus jadi apa dia hendak terjadi. Sebagai apa maksudnya apa? Ragu apa dia panggil apa? Teragak-agak. Aku pada mengambil nyawa hamba-Ku yang beriman, yang benci dengan kematian. Aku kalau nak ambil nyawa hamba-Ku yang beriman, kata Allah, aku tak teragak-agak sampai masa jalan. Ambil sebab dia Maha Kuasa, semua milik dia. Allah senang. Dan walaupun hamba-Ku yang beriman itu, kata Allah, dia benci dengan kematian. Mana ada orang suka mati? Orang cuba nak elak daripada mati. Satu macam-macam orang buat. Cucuk, pakai ni contoh. Orang mati lah tu. Allah senang. Jadi mati ni memang satu benda yang dibenci. Allah senang. Okey ya? Allah senang. Jadi Allah senang Muhammad. Jadi Allah senang Muhammad, walaupun hamba-Ku ni dibenci untuk mati, tapi aku tidak teragak-agak untuk mencabut nyawa dia sampai masa jalan. Orang kalau tak mau, orang kita fikir lain. Dia tak mau nak buat tahu dia. Tak mau nak tak buat. Allah kita nak tak mau ke tak mau, kita mati jalan. Dia Maha Kuasa. Dan aku benci keburukannya, sedangkan aku ni, kata Allah, aku benci akrahu masa'atahu. Aku benci ke keburukannya. Hamba aku yang mukmin, dia benci kematian, dan aku benci keburukannya, kata Allah SWT. Ya. Dan kata Allah SWT, tetapi tidak baginya dari mati. Allah SWT. Maksudnya apa? Manusia ni mesti mati. Allah SWT. Mesti mati. Okey ya. Maksudnya apa? Allah Maha Kuasa. Allah boleh melakukan apa saja kepada hamba dia. Tetapi hamba yang dikasihi oleh Allah, Allah lindungi dia. Hamba dikasihi oleh Allah, dia minta apa Allah bagi. Itu para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Terus. Maka lihatlah, moga Allah merahmati kamu kepada apa yang terlipat di atasnya hadis kursi ini, daripada rahsia-rahsia dan makrifah-makrifah. Imam Haddad kata hadis yang kita baca tadi banyak rahsia. Ada makrifah-makrifah dalam tu yang boleh kita gali, kita cari. Dan amatilah apa yang ia isyaratkan kepadanya daripada perkara yang seni dan halus. Nah, itu dia panggil Allahumma salli Muhammad. Hadis tadi yang kita baca, hadis ni halus maknanya.
Bagi orang betul-betul mengkaji, mendalami dengan bersih hati, dia akan dapat tahu rahsia hadis ni, hakikat hadis ni. Okey ya. Tahu. Dan tidaklah sampai hamba yang diberi taufik pada martabat yang besar ini, yang jadilah padanya apa yang dia kasih perkara yang dikasih Allah Ta'ala, dan apa yang dibenci perkara yang dibenci di sisi Allah, melainkan dengan menunaikan apa yang Allah fardukan ke atasnya. Maksudnya tidaklah sampai hamba yang diberi taufik kepada martabat yang besar ini, yang jadilah padanya apa yang dia kasih perkara yang dikasih oleh Allah. Maksudnya siapa yang sampai martabat Allah kasih ni, apa yang Allah kasih dia pun kasih. Dia akan suka apa yang Allah suka. Allah suka tak kita ni mencari rezeki yang halal, dia akan cari rezeki yang halal. Allah suka kan kita ini buat baik pada orang, kekasih Allah ni akan buat baik pada orang. Allah suka kan kita sama kita tak menyakiti, tak cela orang, tak pelekeh orang, tak hina orang, tak fitnah orang. Allah suka kita hidup macam ni. Kekasih Allah dia akan jadi macam tu. Apa yang Allah suka, yang tu yang dia buat. Dia akan buat apa yang Allah suka saja, apa yang Allah ridha saja. Bila Allah kasih pada seorang hamba, sifat dia akan jadi gitu. Dan apa yang dia benci, perkara yang dibenci di sisi Allah. Wali Allah ni, apa yang dia benci, yang tu yang Allah benci. Apa yang dia tak suka, yang tu lah Allah tak suka. Semua anggota dia zahir batin Allah jaga, Allah pelihara. Allah senang. Wali-wali kalau dengar ngumpat dia akan suka, sebab Allah tak suka. Wali-wali kalau dengar orang duk fitnah orang, dia duduk ada di situ, dia tak selesa. Sebab dia tak suka apa yang Allah tak suka, dia benci apa yang Allah benci. Kata kekasih. Allah senang amat. Melainkan dengan menaikkan apa yang fardu ke atasnya, dan banyak melakukan sunat-sunat demi kerana mencari dekat di sini. Nak capai macam ni kata Imam Haddad, kena tunaikan yang fardu dan perbanyakkan amalan-amalan sunat. Itu dekat dengan Allah lah. Maka berlumbalah jika ada bagi kamu himmah untuk sampai kepada martabat-martabat sempurna. Imam Haddad kata berlumbalah kamu ke martabat ini. Allah senang. Dan gemar pada sampai kepada darjat-darjat tokoh-tokoh itu, wali-wali besar. Maka sungguh telah jelas bagi kamu jalannya, dan nyatalah bagi kamu sinar kepastian. Jalan untuk sampai kepada Allah, dekat daripada Allah itu jelas. Dan sampai padanya itu pasti. Buat apa yang Allah nak, pasti dapatlah. Okey. Ketahuilah bahawa Allah menjadikan dengan limpah kurnia dan rahmatnya pada sunat-sunat itu tampungan buat apa yang jatuh daripada cedera-cedera pada fardu. Imam Haddad kata apa? Rahmat Allah kat atas kita ni. Allah sayang kita. Allah senang. Allah buat apa? Allah jadikan agama ni ada amalan sunat. Kenapa? Allah tahu kita buat wajib tak tahu mana pun, tak sempurna pun. Sebab itu Allah jadikan agama ini ada amalan sunat, supaya amalan sunat kata Imam Haddad boleh tampung cedera yang fardu. Dia kalau agama ni ajak kita sembahyang fardu kalau tak terima fardu habis, tak ada yang lain. Tapi kalau fardu tu nak ditolak nanti di akhirat, akan datang sunat. Contoh sembahyang fardu akan ditimbang, tak cukup sebab lalai, kita buat lebih kurang ya. Buat pun nak tak ingat Allah, tak ada agung ke Allah, tak pernah ingat macam-macam. Tak sempurna sembahyang fardu. Macam mana nak buat? Kalau lah sembahyang fardu yang ada dalam agama kita, habislah kita. Peluang tak ada dah nak selamat. Tapi syariat kita ada sunat. Ni rahmat Allah kata dia. Agama ni ada amalan sunat, tu rahmat Allah. Imam Haddad kata. Kita pandang goleng, kita pandang apa? Apa nak kena buat sunat pula ni? Fardu cukup lah. Dah ni berat. Sedangkan sunat tu lah kasih sayang Allah pada kita. Allah nak selamatkan kita, Allah nak mudahkan kita dengan sembahyang sunat tu. Tapi ada orang pandang sembahyang sunat susah. Apa ustaz suruh ajak sembahyang tasbih lah ni? Apa ustaz suruh sembahyang 2 4 rakaat ni? Lah yang tu lah nak mudahkan kita, nak payah kita. Kita mati baru tahu, oh ini bagus. Tak mati tak tahu. Allah senang Muhammad. Okay, jadi Allah senang Muhammad. Amalan sunat dan rahmat Allah kata Imam Haddad. Bila ditimbang nanti fardu, sembahyang fardu tak cukup sempurna lah, tak bagus lah kita buat. Waktu tu akan buat mai sembahyang sunat diletak atas timbangan. Akan beratkan semua amalan kita. Kenapa? Bila fardu tak sempurna, fardu tu mungkin ditolak, sunat lah yang akan tampung dia. Cedera dia, kekurangan dia, tak sempurna dia. Sunat. Allah sesenang. Okay ya? Allah sesenang. Main bola pun nak kena ada apa? Nak tampung. Tu pemain simpanan. Cuba kalau cedera. Main regular tu. Sebelah orang cedera keeper je lah, tak ada simpanan.
Keeper. Habis kalah. Cuba cedera striker nak bergol macam mana? Cedera midfield lagi teruk. Tak hidup terus. Tak ada enjin terus. Cedera defend. Habis bocong banyak pula. Tak ada. Tampung tak ada. Dunia pun kena ada tampung. Kena ada cover dia. Tambah akhirat. Rahmat Allah SWT. Allah SWT. Jadi bila fardu kita mungkin ditolak, mungkin di itu sunat dengan tepung. Selesai. Tu bagusnya kita jadi orang Islam. Semuanya Allah bagi, Allah sayang pada kita, Allah kasih pada kita. Allah nak kita ni semua selamat. Cuma kita syukur dan tak syukur dah, terima dan tak terima. Macam tu. Okey ya. Di sunat-sunat itu tampungan buat apa yang jatuh daripada cedera-cedera pada fardu. Jangan malas kita sembahyang witir setiap malam. Ada mazhab Maliki tu wajib sembahyang witir 3 rakaat. Wajib. Allah Muhammad. Jadi sembahyang witir jangan tinggal. Sembahyang duha jangan tinggal. Duha ni waktu panjang takkan tak boleh buat. Daripada Allah Muhammad. Terbit matahari lebih kurang 14 minit. 14 minit. Lebih kurang 14 minit ke 16 minit. Terbit matahari kira 14 minit lebih kurang 16 minit. Lepas tu sembahyanglah sunat. Ini khilaf. Ada kata waktu tu sembahyang isyraq, sunat isyraq, ada kata duha dah waktu tu. Atau boleh buat dua-dua sekali. Silakan. Kalau nak buat duha, contoh buat duha. Duha ni daripada waktu tu, contoh 7.30 lah. 7.30 sampailah zuhur. Tu waktu duha. Takkan tak ada 2 rakaat. Takkan tak ada. Allah senang. Dia taklah sampai betul-betul azan zuhur. Dia sampai matahari betul-betul atas. Dia panggil terpacak atas langit. Dia panggil waktu zawal tu. Itu waktu yang dilarang kita sembahyang lah. Lebih kurang berapa minit je sebelum masuk waktu zuhur. Saat tak sampai seminit rasanya. Saat. Sebab bila matahari terpacak atas, dia akan mula turun. Bila mula ada gelincang turun sikit, itu masuk waktu zuhur. Pacak tu tak ada sembahyang. Larangan. Waktu duha sampai situ. Lebih kurang pukul 1, kalau zuhur 1.30, dia mungkin 1.28, 1.27 tu, 1.27 tak ada sembahyang dah. Tu dia panjang waktu duha. Yang panjang. Duha tu bukan pukul 8 ke 9, tak, duha tu waktu dia. Okey. Tapi tak ada 2 rakaat. Nasi lemak 2 bungkus ada. Roti canai 2 bungkus ada. Teh tarik 2 gelas ada. Allah senang. Tidur 2 jam ada. Semua ada. Tapi solat 2 rakaat tak ada. Tidur 2 jam ada, tidak makan nasi lemak 2 bungkus ada. Semua ada. Allah senang. Tapi sembahyang tidak ada. Allah senang. Tunggu ni Aziz dulu dia bercerita. Atau dia jadi menteri besar dulu. Dalam pejabat dia tu dia ada satu ruang solat duha tak pernah tinggal. Masuk tu duha, Allahu Akbar. Tak boleh kita buat, kita contohi. Kita pergi kerja kat mana saja. Dia sembahyang ni bukan kat masjid ya. Ya sunat hukum dia kita sembahyang duha kat masjid. Rasulullah sembahyang duha di masjid. Tahajud di rumah lah. Sunat-sunat lain Nabi buat di rumah. Duha Nabi buat di masjid. Tak tahu apa rahsia dia. Boleh lah tiru Rasulullah SAW. Tapi kalau masjid kita jauh apa semua, kita duduk di tempat kerja, tak boleh ke? Duduk tengah-tengah kerja tu, abang ke bos. Saya ambil 2 minit lah. Duha 2 rakaat. Kalau dia 4 lagi bagus lah. Sebab ada hadis dari Imam Tirmizi, Nabi bersabda, maksudnya barang siapa yang solat 4 rakaat betul. Barang siapa yang solat 4 rakaat sunat di awal pagi dia, Allah akan cukupkan keperluan daripada hari tu. Kita ni tak cukup ni, gelisah, tak tenang, masalah ni. Cuba amal ni tengok. 4 rakaat di awal pagi. 4 rakaat di awal pagi. Terbit matahari tunggu Ustaz 15 minit, 10 minit sembahyang. 4 rakaat sunat. Allah SWT. Kelebihan dia apa? Hari tu semuanya Allah cukupkan. Tunai semua. InsyaAllah. Tapi buat tiap hari lah. Bukan buat 2 hari tak tunai pun. Tak. Kadang 2 hari tu tak terima lagi tu. Tak tunai lagi. Terus buat. Sampai diterima, dikabulkan, diberi. Tapi bukan sebenarnya kita nak yang tu. Kita nak Allah lah sembahyang. Cuma tu fadilat dia. Fadilat dia. Jangan sembahyang nak yang tu SWT. Tak. Cerita fadilat. Tujuan kita tetap Allah, ridha Allah SWT. Tapi Allah ni dia bagi apa yang dah dijanjikan oleh Allah SWT. Macam tu. Jadi Allah SWT Muhammad takkan tak boleh sembahyang duha. Allah SWT Muhammad. Simpanlah rida ni. Bawa rida di mana-mana. Terpenting rida ni. Sunnah Rasulullah SAW. Sebab apa? Kita boleh sembahyang bila saja kita nak sembahyang. Tapi kalau tak ada rida, kita duduk di pejabat, sembahyang je lah, bukan ada najis. Jangan pula kita was-was. Was-was apa? Ui, ada najis apa ni pejabat aku? Tak. Selagi kita tak yakin itu najis, tak hukum najis. Walaupun ada najis. Contoh ada najis, tapi kita
Tak ada pun tengok dan tak tahulah kata najis. Tak najis. Hukumnya tak najis. Kecuali najis di situ nampak, semayang juga tak sah lah. Semayang tak najis. Ada najis. Kita semayang dekat padang boleh, kita semayang dekat tar boleh, kita semayang dekat tanah boleh. Mana saya semayang? Sebab kata Nabi SAW, Allah telah beri kepada aku, khusus pada Nabi SAW, bukan tak macam Nabi-Nabi dulu. Allah bagi apa? Allah jadikan kepada aku dan umat aku bumi ini suci dan tempat semayang. Umat terdahulu nak semayang kena pergi tempat ibadat. Umat Nabi Muhammad di mana boleh semayang? Keistimewaan umat Nabi Muhammad. Umat dulu tak boleh. Nak berdoa tempat ibadat. Nak ibadat tempat ibadat. Umat Nabi Muhammad, Allah jadikan bumi ini suci untuk mereka semayang semua. Kecuali ada najis satu, pasal dulu. Bumi itu sendiri suci. Nabi kata silakan. Di mana saja semayang. Allah SWT Muhammad. Okey ya. Takkan tak boleh kita duduk di pejabat, kita tempat kerja semayang kot. Tempat lepak ada di pejabat, tempat minum ada, tempat semayang tak ada. Kan pelik. Kita di hamba Allah kan, di hamba apa ni? Hamba Allah mesti fikir semayang. Allah SWT. Jabat boleh. Setengah dia kata apa? Sagi bos kata apa pula? Aku rajin semayang tak? Bagus dia rajin semayang. Daripada dia rajin kita mencuri. Daripada dia kata kita rajin malas. Rajin malas? Ada rajin malas tak? Okey. Bagus dia kata kita rajin semayang tu bagus. Di samping jagalah hati kita. Aku nak Allah lah, bukan nak pujian. Kadang orang kata pula, hang nak menunjuk. Apa masalahnya? Kita buat baik orang kata itu bagus daripada kita ni buat jahat orang puji. Itu bagus tu. Kita buat baik orang kata bagus daripada kita buat jahat orang puji. Hang ni adil, hang ni bagus, hang ni amanah, hang ni orang soleh, padahal kita ni iblis. Baik kita buat baik orang kata, tak apalah. Sebab apa? Pahala baik dapat, pahala orang kata dapat. Dua-dua dapat. Jika kita buat jahat orang puji, itulah musibah besar. Apa masalahnya? Di market boleh nak semayang duha. Takkan makin borong kan, makin bilion kan boleh. Kan ada meja-meja kosong. Ataupun tak meja kosong, tak boleh lah, meja orang tak boleh lah kan. Kan ada ruang-ruang juga. Buat apa? Lapik lah apa-apa. Lapik kotak ke apa-apa. Allahu Akbar, selesai. Duha 4 rakaat. Tapi tak payahlah macam tu sebab ada surau di market-market ni. Pergi surau je lah. Okey ya. Allah SWT. Tak kira orang tahu ni wali besar apa ni. Sekilo RM2, sekilo RM2. Oh duha, tak apa tak. Allahu Akbar. Masya-Allah. Okey. Okey. Allah okey, jadi Allah SWT memang kena buat macam tu. Tak kira kita kerja apa pun. Kerja kita tu, tempat kerja kita mesti kena ada tempat semayang. Tak kira jaga store ke, jadi guard ke, kerja elektrik ke, buat elektrik ke, tak kira buat kerja jual ikan ke, tak kira apa saja. Cuma jual ikan kalau ada darah dia kena tukar dulu pakaian. Itu dia suka sikitlah kalau itu. Kita kerja-kerja yang tak dekat darah ni tak apa, senang sikitlah. Orang yang jual ikan tu dia cabaran sikit tu. Dia kena spare baju pula. Nak duha, duha kata, "Bos, aku nak pergi surau. Duha 4 rakaat." Sagi rezeki hang apa banyak kata dia. Aku pergi sembahyang duha ni berkat hang yang tempat kerja. Macam tu ah. Senang ah. Okey. Jadi kena ada tu. Jangan biar tempat kerja kita, tempat lepak ada dah, tempat sembang ada, tempat minum ada, tempat makan dah, tempat rehat ada, tempat mayang tak ada. Tempat kerja kita. Macam nak berkat kerja kita. Allah senang amat. Okey ya. Tengok Tok Guni Aziz dapat cerita tu. Tu duha dia sembahyang macam ada Allahu Akbar. Pejabat dia macam tempat ibadat dah. Sama kan. Tu orang mana? Tu orang soleh. Berdekat dengan Allah SWT. Okey macam tu. Jangan kata aku ni tak boleh ibadat lagi sebab aku kerja. Nanti pencen baru ibadat. Tak boleh. Waktu kerja tu dah ibadat. Kerja tu dah ibadat. Tambah dengan ibadat sunat. Jalan. Sebab tak tentu lagi kita boleh pencen. Tak tentu lagi sampai waktu pencen. Dan tak tentu lagi kita boleh ibadat lepas pencen. Pencen stroke, lumpuh 5 tahun. Nak buat apa? Allah beri nikmat sihat. Buat ibadat. Sembahyang duha apa semua. Nikmati semua tu ibadat tu. Nikmati duha ada nikmat dia. Tahajud ada nikmat dia. Witir ada nikmat dia. Sembahyang rawatib ada nikmat dia. Sembahyang hajat ada nikmat dia. Sembahyang tasbih ada nikmat dia. Tak pernah buat tak tahu. Kita buat bukan nak rasa nikmat tu. Kita nak Allah lah. Cuma Allah bagi nikmat. Allah bagi. Okay. Allah macam tu dia panggil warid. Warid Allah bagi. Jadi Allah SWT Muhammad nak dekat dengan Allah, kena peduli benda-benda tu semua. Kena peduli ya. Okey, terus kata Imam Haddad, Allah jadikan dalam agama ni ada amalan sunat, itu adalah rahmat Allah. Kalau Allah nak susahkan kita. Orang kata kenapa ada sunat pula ni, susah lah macam ni. Kenapa nak kena sembahyang witir pula?
Yang tu bagus sebenarnya. Kenapa? Kasih sayang Allah pada kita. Allah tahu fardu kita buat tak sempurna. Sunat ni lah untuk tampung fardu. Kalau fardu saya yang Allah bagi pada kita, itulah paling bahaya sekali. Kalau lah agama ni sembahyang fardu saya sembahyang sunat tak, paling bahaya sekali. Seolah kita ni selangkah masuk neraka dah. Apa nak tampung kita? Apa nak tampung? Seolah kita main bola tak ada pemain simpanan. Keeper cedera habis. Semua orang lock bagi bola lock masuk lah. Defend tak boleh pegang bola. Nak tenduk macam mana? Selesai. Allah senang. Tengok dunia apa ada cover dia, nak cover dia, nak tampung dia. Oh cedera, okey simpanan dah. Oh penat, okey simpanan dah. Nanti kita punya amalan fardu tak elok. Macam mana? Tak buat sunat. Imam Haddad buatlah yang sunat. Imam Haddad. Sunat tampung cedera yang fardu. Fardu ni nak ditolak dah di akhirat. Nak ditolak dah. Hampir nak ditolak dah. Memang tak ingat Allah langsung. Memang tak elok lah. Sunat ditampung. Okey selesai, terima agak masuk syurga. Macam tu So, sebab tu buatlah sunat. Sikit apa. Ada orang kata tak larat lah sembahyang sunat. Okey, tak larat diri sembahyang duduk. Apa masalahnya? Yang sunat ni kita boleh sembahyang duduk. Tetapi pahala setengah saja. Contoh pahala diri macam biasa buat 100 contoh. Duduk dapat 50. Dan sembahyang sunat kalau duduk tak larat, dia boleh sampai tahap miring belah kanan. Tu nak menentang pun tak boleh Yang tu teruk sangat tu. Yang kecuali orang uzur tu tak apalah yang tu. Untuk orang sihat, sembahyang sunat dia boleh duduk. Dia tak boleh duduk, dia boleh macam tu. Dia kanan tu, ikut dada gerak macam tu. Allah sedang boleh? Tak masalah apa. Saat kita pergi sembahyang maghrib di masjid, selalu malas sembahyang sunat, rasa tak larat, tak apa. Habis sampai tu, assalamualaikum, wirid apa semua. Di belakang baring mana tu? Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillah. Allahu akbar, bawa sikit. Macam tu. Apa ni dia buat? Dia tanpa dia kata apa? Aku ni buat amalan sunat. Hampa kata tapi amalan sunat apa tak ada? Dalam aku baring aku sembahyang juga. Okey. Allah senang. Boleh duduk boleh, tapi duduklah sana yang duduklah, orang tak larat ni duduk. Duduk. Allahu akbar. Duduk, yang paling utama duduk secara tahiyat awal. Tak boleh tahiyat awal, duduk tahiyat akhir. Tak boleh duduk tahiyat akhir, duduk sila. Duduk. Tak boleh sila, menunjuk lagi. Duduk. Yang penting sembahyang. Okey Mau tak mau Tapi kalau tak sembahyang sunat, takut-takut kita pergi nanti fardu ada problem, habis. Selesai. Tak ada apa yang boleh tampung. Tak mahu macam tu hidup ni. Allah senang. Okey Akan tetapi ia tidak menampung cedera fardu melainkan dengan sunat yang sama bagainya seperti solat dengan solat. Tengok Imam Haddad, hikmah tengok ilmu Imam Haddad. Detail ilmu dia. Penting kita baca kitab Imam Haddad ni. Dia kan takkan abang kata ni tampung sunat tampung fardu. Takkan abang macam tu Tengok ilmu halusnya, ilmu orang alim, wali Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata apa? Akan tetapi ia itu amalan sunat tu tidak menampung cedera fardu melainkan dengan sunat yang sama jenis dengan dia. Allah senang. Contoh seperti solat dengan solat. Okey. Kita kata apa? Ustaz, saya ni solat fardu. Tapi saya malas dengan sunat, tapi saya nak tampung dengan sedekah sunat. Saya nak sedekah sunat, amalan sunat sedekah ni tampung solat fardu saya yang tak sempurna. Imam Haddad tak boleh. Fardu mesti ditampung dengan sunat yang sama jenis dengan fardu tu. Kerana kalau solat fardu nanti di akhirat tak sempurna, mungkin ditolak. Yang akan tampung dia adalah sunat yang sama level dengan dia. Apa? Sama jenis itu, sembahyang juga. Sedekah tak boleh tampung cedera fardu, solat. Kita jamu orang tu sunat. Amalan jamu orang makan apa semua, Allah SWT. Yang ni amalan sunat ni tak boleh tampung cedera amalan fardu sembahyang. Sebab dia bukan sembahyang, jamu orang bukan sembahyang. Sebab itu ada sunat rawatib. Baguslah. Sunat rawatib tu nak cover sembahyang fardu tu, 5 waktu tu. Senang. Kalau sembahyang rawatib dah tak boleh cover dengan duha pula. Cover dengan tahajud pula, cover dengan witir pula. Selesailah insya-Allah. Selamatlah Allah nak selamatkan kita ni. Maksudnya apa? Jangan kita ini duk pandang, tak apa aku buat fardu sembahyang 5 waktu cukup Aku sedekah sunat banyak sebab sunat ni nak tampung fardu. Tidak. Fardu yang ditampung tu adalah dengan sunat yang sama jenis dengan fardu tu. Tengok ilmu Imam Haddad. Allah SWT. Allah SWT. Seperti solat dengan solat dan puasa dengan puasa. Puasa Ramadan ni kadang-kadang tak sempurna. Kita tak jaga pandangan.
puasa tapi kita ni bercakap isu-isu yang menyebabkan aib orang, fitnah, benda tak elok lah kita buat dalam puasa kita ni. Takut nanti di akhirat puasa fardu kita yang Ramadan tu ditolak oleh Allah. Ditolak, kena azab lah. Siapa yang Allah tolak amalan fardu, dia kena azab. Sunat tak apa lagi. Sunat tak apa lagi. Fardu kalau ditolak, kena azab. Jadi macam mana nak tampung tak elok cedera puasa wajib kita tu? Dengan puasa sunat. Kena ada puasa sunat maksudnya. Jangan duk harap Ramadan aku puasa. Takut-takut puasa Ramadan tak sempurna, tak ada nak tampung dia. Sunat semayang sunat tak boleh tampung puasa, tak boleh sebab dia tak sama jenis. Paling kurang kita puasa sebulan 3 kali saja, paling kurang. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang puasa sehari sebanyak 3 hari, sebulan sebanyak 3 hari, sama seperti dia puasa setahun, sepanjang tahun. Itu dia punya kelebihan dia. Ada riwayat lain kata sama macam sebulan. Sebulan puasa 3 hari saja. Dia panggil apa? Ayyamul bid, hari-hari putih. 13, 14, 15. Tu Abang Mi dah buat main dah. Kita punya kalender. Tak ada orang bagi lagi tu. Pakat-pakat ambil tahu sikit tengok kalender. Muharram 13, 14, dah lepas dah lah. Hari ni 10. 11 3 hari ni 13. Muharram apa dah ni? 12. 12 Muharram ni. Okey, esok puasa. Siapa nak puasa? Okey, esok masuk ayam ubaid, itu hari putih. Ini sunnah Nabi Muhammad buat. Nabi pernah kata ke Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kuasiatkan kepada kamu jangan tinggal sembahyang duha. Solat duha jangan tinggal, buat. Dan kuasiatkan kepada kamu tiap-tiap bulan puasa 3 hari. Ada riwayat lain yang Nabi sebut 13, 14, 15. Dia panggil ayam ubaid hari putih. 13, 14, 15. Silakan siapa nak puasa esok 13, 14, 15. Sama macam puasa setahun. Apabila ada. Dan di Kota Tarim, orang Kota Tarim, ini amalan dia panggil apa? Amalan bulanan mereka. Dia tak tinggal. Apa dia? Tiap-tiap bulan paling kurang dia akan puasa 13, 14, 15. Kita boleh tengok 13, 14, 15 tu suasana macam Ramadan. Kurang sikit orang makan, dia tengok. Lepas tu masjid dia akan sedia kurma 13, 14, 15. Pemain sembahyang jemaah ramai masjid, dia makan kurma tu. Allahu Akbar. Macam Ramadan 13, 14, 15. Kita 13, 14, 15 pun kita tak tahu bila. Kan dekat puasa tak tahu bila 13. Hari ni orang Muharram. Saya pun tak keliru tak saya pun. Tak tahu tak. Macam tu kita macam tu dah nak buat macam mana. Tapi lepas ni kena ambil tahu sebab kalender dah sampai. Orang dah bagi. Ada cop majlis agama Islam lah. Ada cop majlis agama Islam ke dah tengok. Confirm dah tu. Betul. 13, 14, 15 esok. Lepas tu ambil tahu pula. Set pula. Reminder ataupun nak remind kita 13, 14, 15 bulan Safar pula. Rabiul Awal. Ni amalan orang Kota Tarim. Ulama-ulama di sana 13, 14, 15 puasa. Okey paling kuranglah sebulan 3 kali. Tak boleh 3 kali, paling kurang sebulan sekali. Paling kuranglah. Tak boleh ke sebulan sekali? 2 bulan adalah sekali. Jangan harapkan Ramadan saja, takut-takut tak tampung. Dia kalau sebulan kita kurang, kita puasa 3 kali, kalau 11 bulan apa? 3 kali 11 apa? 33. Nampak cover setahun? Cover sebulan puasa Ramadan. Nampak Allah buat. 3 sebulan 3 kali ya. Tolak Ramadan 30 hari tu, tolaklah jadi 11 bulan. Ramadan kita buanglah jadi 11 bulan ya. 3 kali kan 11. 33. Confirm betul ya? Tak ada khilaf ulama apa semua lah. Semua sepakat, ulama sepakat lah ni. Okey. 33. 33 confirm 33. Maksudnya apa? Cover sebulan puasa Ramadan lah. Cover. Tambah-tambah orang puasa Senin Khamis itu confirm lah, cover lah. InsyaAllah. Okey ya. Tambah-tambah ada orang puasa sembahyang tahun lagi ada juga macam tu. Cover lah. Ada orang puasa selang sari, puasa Nabi Daud, cover lah. Paling kurang sebulan 3 kali. Cover had tiap-tiap tahun Ramadan. Cover. So akhirat ni masalah akhirat. Dunia tak apalah. Dunia kalau kita cukup duit call kawan, ni hang tampung duit aku. Hang bayar dulu nanti aku bayar hang. Akhirat macam mana? Masing-masing kita tanggungjawab masing-masing. Okey ya. Kecuali kita dapat syafaat Nabi apa semua tak apalah, alhamdulillah lah. Lepas tu kena banyak selawat sama, harap syafaat juga. Fardu, okey, tengok Imam Haddad ilmu dia detail, dia bagi tahu satu untuk kita amal. Jalan amal yang Imam Haddad ajak, dia bimbing kita satu, tak tinggal pun.
Dia tak ada bagi-bagi tahu tu apa pandai-pandai buat, tidak. Imam Haddad dia bimbing, kita mursyid. Dia panggil Qutbul Irsyad. Qutbul Irsyad awal Qutbul Imam Allah. Qutbul Da'wah wal Irsyad. Qutbul Da'wah wal Irsyad. Dia kutub dakwah dan irsyad. Ajak orang. Tunjuk. Imam Haddad. Allah SWT. Imam al-Irsyad dia. Imam al-Irsyad, Imam Haddad. Jadi Allah SWT Muhammad satu-satu dia tunjuk. Dan puasa dengan puasa. Yang fardu itu asas, sedang sunat itu pengikutnya. Kalau bab sedekah ni macam mana? Zakat kan wajib, takut kita kurang ikhlas ke, ada riak ke sikit, takut ditolak zakat wajib tu. Kita ada sedekah pula. Sedekah tu sunat. Zakat dan sedekah dua-dua infak. Allah sebut dalam Quran, "Mimma razaqnahum yunfiqun." Mimma razaqnahum, sebahagian daripada harta mereka yunfiqun, mereka infak. Infak, zakat nama infak, sedekah nama infak. Orang kata ni duit yang tahu infak. Tanya dulu, infak ni infak wajib ke infak sunat? Infak wajib zakat, infak sunat sedekah. Oh, dia tanya sunat, sedekah. Infak sunat. Dua-dua infak. Infak ni infak. Dua infak. Dua-dua disebut infak. Jadi, kalaulah ada riak ke apa kita punya zakat apa semua wajib-wajib ni, sebab tu kena sedekah kat sunat. Kalau hak ni nak ditolak ataupun tak elok apa semua, hak ni akan tampung cedera dah. Semua ada cover dah. Okey ya. Dan puasa dengan puasa, dan yang fardu itu asal, sedang sunat itu pengikutnya. Fardu itu asal, sunat ikut dia. Tapi kalau fardu tak ada, dia nak ikut apa? Satu siapa yang buat sunat tapi tak buat yang fardu, ditolak, tak diterima. Kenapa? Fardu, sunat ni macam makmum dia ikut. Kalau imam tak ada, makmum ya ada, macam mana nak sah sembahyang jemaah? Dia fardu tu macam imam, kata Imam Haddad. Sunat adalah makmum dia ikut. Kalau fardu tak diterima, batal sembahyang, sunat tak kampung, nampak? Sunat pergi ke depan, jalan juga jemaah, nampak? Tapi kalau memang imam dah tak ada, macam mana nak jadi jemaah? Kalau imam dah ada, cuma imam problem tengah-tengah sembahyang, makmum tampung. Imam Haddad tengok ilmu dia. Allah SWT. Orang menunaikan fardu-fardu dan menjauhi perkara haram dan tidak melakukan sunat, lebih baik keadaannya dari orang yang mencapai sunat-sunat dan jatuh pada mengabaikan sebahagian fardu-fardu. Dia detailkan lagi, tengok Imam Haddad pesan lagi. Dia kata apa? Orang yang menunaikan fardu-fardu, sembahyang, puasa, Ramadan semua, dan menjauhi perkara yang haram dan tidak melakukan sunat-sunat, lebih baik keadaannya dari orang yang mencapai sunat-sunat dan jatuh pada mengabaikan sebahagian fardu. Okey. Kata Imam Haddad, orang yang dia tunai amalan fardu, sembahyang 5 waktu cukup, puasa Ramadan cukup. Kalau dia layak keluar zakat, zakat dia keluar. Contoh. Allah SWT. Tetapi dia ni, Allah SWT, dia tak amal amalan sunat. Dia buat fardu sunat tak buat. Yang fardu saja, zakat, sedekah tak ada, zakat. Sembahyang fardu duha tak ada, witir semua tak ada, tahajud semua tak ada, apa pun tak ada, rotib semua tak ada. Puasa Ramadan saja, sebulan 3 hari pun semua, sehari pun tak ada. Orang ni kata Imam Haddad, dia lebih baik daripada orang yang buat amalan sunat banyak tapi tak buat fardu, ataupun mengabaikan sebahagian fardu. Contoh, Allah SWT, sedekah rajin, buat makan rajin, tolong orang rajin, itu semua sunat. Sembahyang 3 waktu sehari. Tahu kan sembahyang 3 waktu Aku dia kata nanti ya, pelan-pelan dia. Mana boleh pelan-pelan? Wajib, hak Allah tu. Bab sembahyang tak boleh pelan-pelan, memang 5 waktu terus. Mau tak mau 5 waktu. Suka tak suka 5 waktu. Malas ke berajin 5 waktu. Kalau terlajak subuh, qadha subuh, bangun sembahyang. Lajak pukul 10, mayang pukul 10. Tak ada pukul 10 tak apalah, ada 4 waktu, 4 waktu dah lah. Lepas tu waktu tak boleh. Jalan semua. Allah SWT. Ada orang tu, aku 2 waktu dia kata. Walaupun aku jahat, dia kata, tapi aku 2 waktu ada, tak ada. Tu pun jahat juga tu. Kan baik pun. Sebab Allah suruh 5 dia buat 2. Tapi dia kata, aku baik tau. Aku pun jahat. Aku pun mampu-mampu, aku pun 2 waktu tak tinggal tau. Maghrib dengan isyak aku buat tau. Tak bagus. Kan bagus pun. Dia buat tak betul yang Allah nak. Tapi tu kira macam okey sikit pada orang tak buat langsung lah. Okey sikit sajalah. Kadang ada juga sembahyang, cuma tak betul pula cara buat, pergi buat 2 waktu, Allah kata 5.
Allah SWT. Jadi mau tak mau, suka tak suka, malas ke rajin, jalan 5 waktu. Terlepas waktu pun jalan juga. Malam-malam duk baring-baring, lah terlepas dah masuk tu asar dah seorang tak sembahyang, jalan sembahyang juga seorang. Tak ada mesti sehari 5 waktu. Tak ada alasan. Lepas waktu ke, malas ke, kerja ke, tak ada alasan, sembahyang juga. Sampai betul-betul kita istiqamah 5 waktu, kita buat elok. Jemaah pula, alhamdulillah, syukur dah. Khusyuk pula, ikhlas pula, agungkan Allah pula, alhamdulillah waktu tu. Okey ya. Mula-mula memang susah lah sembahyang ni, tapi lama dia jadi perangai dah, jadi sebati dah. Sampai tahap tak sembahyang rasa takut pula. Tak apa dah. Ada orang tak sembahyang, dia rasa macam lega, tak sembahyang tak apa, tak ada nak pergi. Ada orang, ui tak sembahyang ini, ui tak sembahyang ini, ui tak sembahyang ini. Takut. Tak apa dah. Itu tanda takwa tu makin meningkat dalam diri dia. Okey ya. Allah SWT Muhammad. Nak tahu kita ni ada takwa tak takwa? Cuba esok tak usah sembahyang 5 waktu, rasa apa? Tu buatlah. Contoh ya. Esok jangan sembahyang 5 waktu. Jangan sembahyang langsung. Diam. Rasa apa? Jadi takwa dah. Takut pada Allah dah. Tapi kalau kita, ada ustaz kata kita, "Jangan sembahyang waktu esok." Dia tak boleh tak sembahyang waktu dah. Tu duk cari juga pendapat yang kata tak boleh, yang kata boleh tak sembahyang. Sudah. Dia mengarut dah orang ni. Kita tuang aurat mai sini. Kita keluar daripada darasah ni, cuba kita pakai rok pendek, boxer. Kat baju. Rasa apa? Kalau rasa uish tak boleh. Takut pada Allah dah. Takut pada Allah. Tu takut pada Allah juga tu. Dia rasa, uish tak boleh buat. Mesti kena tutup aurat, mesti kena sembahyang waktu. Alhamdulillah, dah tersyukur pada Allah SWT. Kita takut kita ni di orang yang haram buat tak rasa apa. Buat baik tak rasa apa. Itu bahaya. Kita nak jadi orang yang rasa baik itu rasa. Hak jahat ni takut. Oh tak mau. Oh tak berani. Kita nak dulu. Allah senang. Okey. Jadi kata Imam Haddad, orang yang buat fardu saja tak buat sunat lebih baik daripada orang yang duk buat sunat banyak tapi fardu dia buat sebahagian. Memang tak cukup. Zakat saat bagi, saat tak bagi, hak wajib lah. Puasa Ramadan, kita hang puasa. Weh, aku puasa lah 5 hari bulan ni, tahun ni. Oh, kemasnya. Dia tahun lepas teruk lagi, tahun lepas hari lah. Tahun ni 5 hari, tahun depan insya-Allah 10 hari. Tapi tak cukup 30. Bagus. Tapi dalam masa yang sama, walaupun dia ni puasa 10 hari ya, dalam Ramadan tak habis 30, dalam masa sama orang buka puasa dia jamu. Oh, anak-anak yatim semua dia sedekah semua. Fakir miskin semua dia rajin sekali. Rajin sampai tak puasa. Kata aku ni tak boleh, tak ada nak puasa. Aku letih sebab aku ni kerja duk pergi buat masak apa bagi orang buka puasa tak ada. Aku ni tak puasa lah tak ada. Aku nak cari nak yatim, nak itu semua. Aku nak pergi sembahyang tarawih banyak-banyak. Jadi aku tak maulah puasa, takut tak larat malam hari nak sembahyang tarawih. Lah, puasa tu fardu, sembahyang tarawih tu sunat. Sunat dia jaga betul-betul. Fardu dia buat sebahagian. Tak bagus kata Imam Haddad. Lebih bagus orang yang fardu dia buat, sunat tak buat. Selesai. Fardu dia selesai. Ini fardu tak selesai dia kerja buat sunat. Tak boleh kata Imam Haddad. Memang ada orang macam ni, ada. Memang ada lah. Jenis sedekah banyak memang ada. Memang ada banyak. Infak dia nombor 1. Palestin perlukan infak 500,000 cek dia bagi. Sembahyang tak juga. Tak pun sembahyang Jumaat lah. Sembahyang fardu tak buat. Jumaat habis, hari ni tak ada. Allah senang. Dah orang tu. Okey ya. Allah senang. Terus kata Imam Haddad, akan tetapi ia tidak menampung. Tak bukan. Maka aku menakuti kamu bahawa kamu berpaling dari suatu daripada fardu-fardu. Aku bagi amaran pada kamu. Jaga-jaga kamu, kata Imam Haddad. Daripada kamu itu berpaling daripada suatu daripada fardu-fardu. Jangan kamu tu, kata Imam Haddad, duk tinggal fardu. Kerana sibuk dengan suatu daripada sunat. Kamu duk sibuk buat sunat, tinggal fardu. Hati-hati jangan macam tu. Ngaji ni wajib. Ada saya jumpa orang macam ni. Ngaji di masjid-masjid tu, tok guru duk mai tu, ustaz duk mai tu wajib tau. Banyak ilmu fardu ain tu. Kita pun tak lepas mana fardu ain, kita kena ngaji. Kalau lepas fardu ain, kita ni banyak buat silap, perlu peringatan, wajib juga benda tu. Tidak kita jatuh dalam maksiat, tersesat ni tau. Wajib cari petunjuk, wajib cari agama, wajib. Khususnya ilmu fardu ain. Ada orang saya jumpa, kita tak masuk lah ngaji. Ustaz mai apa semua, kitab wajib. Saya tak boleh kata mai kuliah. Allah senang. Sebab lepas maghrib ni saya baca Quran di rumah, kata dia. Tak boleh. Allah. Lebih baik duduk majlis ilmu daripada kita baca Quran di rumah. Kenapa? Baca Quran sunat. Majlis ilmu tu wajib. Kita dah baca Quran tiap hari, mudah syaitan sesat kan. Tapi kalau kita duduk dengan tok guru, dengan ustaz, dengan ulama, duduk dengan kitab-kitab ulama, dengar, payah syaitan nak sesatkan kita. Payah. Dia nak sesatkan kita teringat, oi tok guru tahu tu, tak boleh ke ni?
Yang sesat kita Tok Guru kata macam ni. Selesai. Dah baca Quran, dia mula nak pelingkup. Sebab tak ada pembimbing, tak ada kitab, tak ada ilmu. Bahaya. Sebab itu kata Sayyidina Umar Al-Khattab, matinya seorang ulama lebih dahsyat daripada matinya 1000 abid. Matinya seorang ulama lebih dahsyat daripada matinya 1000 abid. Abid ni apa? Ahli ibadat tapi ilmu tak mantap. Orang tanya pun tak boleh jawab lah. Dia lepas untuk dia sembahyang lah, untuk baca Quran lah. Tetapi dari segi kemantapan ilmu dia tak ada. Dan syaitan nak sesatkan 1000 abid lebih mudah daripada nak sesatkan seorang ulama, seorang alim. Susah. Dan syaitan kalau tengok 1000 ahli ibadat dia tak takut. Dia tengok seorang ulama dia takut. Ahli ibadat dia tak peduli lah, sebab dia tak ambil tanggungjawab dakwah. Orang alim, orang arif, wali-wali Allah, depa ni suka dakwah. Dia ikut sunnah Rasulullah. Yang ni dia takut. Yang ni dia pening kepala. Macam mana nak handle ni? Jadi jangan macam tu. Ada lagi saya jumpa lagi berat lagi. Ustaz mengajar di masjid fardu ain. Ustaz lah, bukan saya lah, ustaz lain lah. Ni lama lah saya tahu dulu, 15 tahun dulu. Zaman lepas habis sekolah tu. Saya pakcik, awak tak mai masuk kuliah-kuliah ustaz duk mai, kita jemput ustaz mai. Sebab saya tengok di antara maghrib dan isyak dia duduk kedai kopi. Maghrib dia sembahyang. Ustaz ngajak, dia duduk kedai kopi. Tapi kita sangka baiklah, mungkin dia dengar. Ada orang duduk kedai kopi. Dia kata, tak apa ustaz, saya duduk kedai kopi. Tapi speaker ni dengar. Okey lah, kita terima lah, sebab tak apalah, kau nak santai ke tu, tak apalah, janji dia dengar ilmu sudah lah. Cuma dia tak dapat fadilat dia boleh ilmu, tapi dia dengar juga, tak balik terus. Dia ni duduk kedai kopi pun semua. Kita ingat dia nak abang macam tu. Dia kata, tak apa, saya dengar speaker. Dia kata apa? Dia kata, sebab apa aku tak main dah. Dengar ustaz ni ngajak. Ni semua ulangan bagi saya, kata dia. Apa ni saya khatam dah, kata dia. Astaghfirullah. Ustaz-ustaz pun kata, banyak kitab aku tak khatam, aku tak pandai. Ustaz-ustaz kata, Tok Guru kata. Imam Syafi'i kata apa? Semakin aku mengaji, semakin aku bodoh. Sebab makin luas ilmu. Kalau kita ngaji lagi nampak, Allah banyak aku tak tahu lagi. Ngaji lah, banyak aku tak tahu lagi. Kata ngaji, oh ya, aku banyak ilmu lah. Tapi dia kata apa? Semua ni ulangan bagi saya. Dia angkat tangan tu, semua ni ulangan bagi saya macam tu. Depan masjid, saya ingat lagi. Saya tak sebut nama lah. Allah SWT. Orang tak ada lah sini lah. Dulu lah dia duduk sini, tak ada lah. Angkat tangan, semua ni ulangan bagi saya, tak ada. Muka serius semua cukup. Ulangan ni semua khatam dah ni. Batu ya, doa cerita tu ya. Buat betul kan? Astaghfirullah. Lepas maghrib, duduk kedai kopi kan, dia balik rumah tu. InsyaAllah dia sembahyang. Ni bahaya. Kenapa? Allah SWT Muhammad, fardu tu dia tak jaga betul-betul. Terima hadat, bahaya, jangan. Maka aku habaq kepada kamu, jangan kamu tak buat fardu. Jaga-jaga kamu, kata Imam Haddad. Kerana sibuk dengan satu dengan daripada sunat-sunat, maka kamu berdosa dengan meninggalkan yang fardu. Dan Allah tidak terima dari kamu yang sunat itu. Kalau kamu duk buat sunat fardu, kamu tak buat, kamu tu pendosa, ahli maksiat. Lepas tu sunat yang kamu rajin buat, sedekah sunat rajin, dia panggil apa? Jamu orang sunat rajin, kenuri rajin, apa semua. Semuanya Allah tolak, kata Imam Haddad. Sebab Allah nak kita buat fardu. Tambah fardu, lepas tu tambah sunat, kata Allah. Tapi kita buat yang sunat, kita tinggal fardu yang Allah suruh. Oh bahaya, Allah murka. Jangan main-main. Memang kita nampak orang terbaik, sedekah rajin, tak semayang, tapi Allah murka. Jangan main-main. So dia main-main dengan Tuhan pula. So dia adjust pula, dia kata Tuhan, yang fardu ni aku nak jadikan sunat, sunat aku nak jadi wajib. Oh, rupa tak? Bahaya. Allah SWT. Tapi kita husnuzan lah, kita harap orang yang sedekah, dia tak semayang tapi suka sedekah, kita harap apa? Harap ikhlas dia sedekah tu, Allah ubahlah hati dia. Kita jangan pula dia pergi kata Allah murka hang apa semua, tak bagus lah. Ni kita mengaji, ambil ilmu. Adapun praktikal pendirian kita boleh jumpa orang tu lain, tak sama. Allah SWT. Dan jatuhlah pada demikian itu seumpama orang yang sibuk menghasilkan ilmu yang ia pada haknya adalah fadilat serta dia meninggalkan usaha menghasilkan apa yang kena ke atasnya daripada ilmu yang fardu pada zahirnya atau batinnya. Ini sama juga kata Imam Haddad, orang yang sibuk duk mengaji ilmu, Allah selamat, yang tak wajib dia mengaji. Mengaji matematik, mengaji geografi, mengaji sains, mengaji sejarah. Tuhan tak kenal. Rukun sembahyang tak tahu. Orang ni macam tu kata Imam Haddad. Dia umpama orang yang mengaji ilmu yang bukan fardu betul-betul atas diri dia, dia mengaji ilmu yang tak fardu atas diri dia. Akhirnya dia tinggal kita menjabat. Dia tak buat hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan orang yang duduk dari berusaha serta kuasa di atasnya kena sibuk dengan ibadat-ibadat sunat dan biarkan keluarganya minta-minta orang ramai. Dan ni juga macam orang yang dia sibuk semayang di rumah, zikir di rumah, tapi dia biarkan keluarga dia meminta-minta sedekah pada orang. Tak mau pergi kerja. Dia bilang kat isteri dia, anak dia, aku tak mau cari nafkah kat hangpa, aku nak sibuk baca Quran. Hangpa pergi cari sendiri lah, nafkah hangpa sendiri. Akhirnya anak bini dia jadi peminta sedekah. Dia buat ibadat di rumah. Ni umpama orang yang fardu tak buat, sunat buat. Imam Haddad nak bagi kita pergambaran. Bagus tak? Fardu tu pergi cari nafkah, wajib hukum dia. Fisabilillah tu. Kita tengah cari nafkah, mati syahid tu, syahid akhirat. Fisabilillah, bukan memang kita pergi kerja, tak kira JKR dekat Sadar ke, tak kira kita pergi naik bumbung orang ke, tak kira kita apa dia pergi tukang kasut ke, tak kira, semua tu fisabilillah. Cari nafkah anak isteri, mati syahid akhirat. Bila tak mau, dia tak nak ibadat saja, hangpa pergi cari sendiri. Ni umpama orang yang fardu tak mau buat, sunat dia buat. Buruk dah, buruk sangat-sangat. Buruk dengan diri dia, buruk dengan orang juga. Tak mau dia sunat dia nak fardu tak mau langsung. Okey ya. Maka kiaskanlah di atas dua rupa masalah ini akan apa yang saling keduanya daripada apa yang sama dengan keduanya pada makna. Mahadab kata kiaskanlah cerita apa pun bagi sama dengan ni. Perumpamaan dia macam ni. Perumpamaan apa ni? Bagi orang yang buat fardu orang yang buat sunat, fardu tak mau buat. Macam tu. Sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Bila tajana ni kepada Lydia binti Taufik Johor, doakan saya dan anak saya bakal lahir sihat dan dijauhkan dari sebarang penyakit, mudahkan saya bersalin, doakan seluruh keluarga saya sihat dan bahagia juga, amin. Selanjutnya Azlina binti Ibrahim Langkawi, sedekahkan pada arwah, sedekahkan pahala pada arwah ayah Ibrahim dan selamat, semoga hajat yang baik dan ridha Allah dikabulkan, amin. Seterusnya Akmal Fahim Fakhur Razi pada atas, doakan semoga Allah kabulkan segala hajat saya, doakan juga Allah kurniakan kesabaran ketabahan saya hadapi ujian, doakan semoga Allah bersihkan hati saya, kurniakan makrifat mengenal Allah dan berikan kebaikan di akhirat, mendapat ridha kasih sayang dan selamat dari fitnah akhir zaman seluruh umat Islam, amin. Seterusnya hamba Allah pada keluarga pada Kuala Lumpur, doakan anak saya Muhammad Imtiaz dilimpahkan taufik hidayah dapat mengenal Allah dan Rasul, serta saya dan keluarga dikurniakan makrifat serta tubuh badan yang sihat untuk mengerjakan taat pada Allah dan Rasul dengan istiqamah, amin. Ya Puan Raziah bin Abdullah, Puan Raziah, hamba Allah. Tak edit ni. Daripada hamba Allah Taman Keramat Kuala Lumpur, Ustaz dan jemaah, tolong doakan semoga hajat saya dikabulkan antara Allah antaranya. Allah sembuhkan sakit yang dialami agar senang mudah menunaikan ibadat. Allah sembuhkan hati anak saya. Nombor 3, untuk melakukan mengerjakan solat sempurna, membaca Quran. Mudahkan jodoh anak perempuan saya dan pemuda yang soleh yang baik akhlaknya sekufu dengan anak saya, amin. Semoga Allah mudahkan. Sebenarnya Ummu Anis Pahang, mohon Ustaz dan sahabat mencintai ilmu semua doakan anak kandang saya Abdullah Haziq bin Idin agar dihidangkan rasa manis bermain online game, dan semoga Allah memudahkan urusan untuk beliau kembali menyambung pengajian di pondok. Semoga Allah keluarkan dalam hati dia keseronokan main game, dan semoga Allah masukkan keseronokan dalam hatinya keseronokan menuntut ilmu ibadah pada Allah SWT. Maksudnya nama takaful member. Takaful member nama. Nama mungkin nama lain lah. Takaful members. Kedah atau Penang. Doakan kurniakan pada kami kejayaan terbesar, kejayaan yang menjadikan kami selamat dari api neraka dan yang membawa kami ke syurga Firdaus-Mu. Ya Allah, masukkanlah kami, masukkan semua ahli keluarga golongan orang beriman, lima kitab tangan kanan, terima amal kebaikan di dunia, jadikan bekalan akhirat kelak, limpahkan keluarga kami sedekah yang berkat banyak mudah supaya menjadi asbab kebaikan di akhirat. Kurniakan juga pada kami ahli keluarga kami semua sahabat kematian husnul khatimah, izinkan mengucap syahadah sebelum menghembus nafas terakhir. Kurniakan padaku syafaat Rasulullah, mudahkan urusan dan rezeki kami dalam perniagaan takaful agar kami dapat membantu lebih ramai masyarakat, amin. Semoga Allah mudahkan semua urusan bisnes, maksudnya takaful ini yang disebut di sini. Semoga Allah mudahkan semuanya, Allah limpahkan keberkatan. Sebenarnya hamba Allah daripada Kota Baru Kelantan, semoga ayah tunang saya Muhammad Asri bin Muhammad dikurniakan kesembuhan dari COVID, penyakit zahir dan batin.
Moga saya diizinkan untuk Rasulullah dilindungi oleh Allah dunia dan akhirat dengan kesembuhan dan kesihatan yang baik zahir batin. Amin. Seterusnya nur iman man parang. Moga ditetapkan iman, dimudahkan urusan untuk keluarga serta jemaah. Amin. Semoga Allah kuatkan dan Allah beri kemuliaan kepada sahabat kita ini dan semoga Allah tunaikan semua hajatnya dunia dan akhirat. Seterusnya hamba Allah sekeluarga Benar Baru Salak Tinggi Sepang negeri Sepang Selangor. Mohon Ustaz doakan kami semoga seluruh umat Islam dalam perlindungan Allah selamat di fitnah akhir zaman dan matikan dengan kematian husnul khatimah. Amin. Semoga Allah kabulkan. Syekh hamba Allah Kahang Johor, mohon doakan kesembuhan buat Muhammad Ridwan bin Ibrahim sembuh dari penyakitnya. Allah mudahkan urusan dunia akhirat kami sekeluarga. Allah kekalkan nikmat iman hingga hujung nyawa dan jauhkan siksa kubur neraka. Amin. Seterusnya Nur Halinda Husin Taman Datuk Senu Sentul Kuala Lumpur. Dikurniakan untuk para arwah Allahyarhamah Rahmah binti Iman Ali, Allahyarhamah Husin bin Jonet, Allahyarhamah Haji Hadari bin Man, Allahyarhamah Fatinah binti Iman Ali. Semoga Allah sampaikan semuanya. Allah jadikan kubur mereka di taman-taman syurga. Seterusnya yang terakhir hamba Allah dari Bera Pahang diingatkan kepada semua yang talaqi dan online. Semoga Allah sampaikan, Allah kabulkan hajat, Allah berikan rezeki semua yang menajar, menyumbang dan semoga Allah muliakan mereka dunia dan akhirat, tunaikan hajat dunia dan akhirat, jadikan anak mereka zuriat mereka saleh-salehah yang dimuliakan oleh Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan Allah tutup majlis kita dengan sebab penutup. Allah berkati kita dan Allah angkat segala bala, segala wabak ya arhamar rahimin sallallahu alaihi wasallam.